Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدق الله العظيم. Ini dimuliakan Tuan Imam, Tuan Musi, Jalan Kuasa Surau, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Karena pada pagi ini sekali lagi Allah memberikan peluang serta nikmat yang sangat-sangat mahal harganya, iaitulah kita belum lagi bergelar jenazah. Peluang sekali lagi Allah berikan kepada kita untuk terus bernafas, untuk terus bernyawa. Yang mana nilai nikmat ini hanya orang yang kehilangannya sahaja yang tahu, yang sangat-sangat teringin untuk memperolehi nikmat dapat hidup ni. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita untuk mencari redha Allah. Yang keduanya, kita niatkan juga dalam hati kita, ya Allah, kalaulah ada pahala pada pagi ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami. Dan yang ketiganya, kita niatkan juga, ya Allah, masukkanlah kami semua yang ada di pagi ini, ya Allah, ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Amin ya Allah. Tuan perempuan yang saya muliakan, ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat yang pernah kita baca, dan kita tidak akan jemu untuk ulang-ulanginya sebagai peringatan untuk hati-hati kita ni yang kadang-kadang dan kerap kali terlupa. Iaitulah satu episod, satu cerita yang menggambarkan manusia-manusia yang tidak lagi ada harapan, yang sudah berputus asa, rentetan daripada ayat bulan lepas yang kita baca. Bulan lepas iaitulah cita-cita ahli neraka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77, mereka meminta kepada malaikat Malik agar Allah bunuh sahaja mereka. Pagi ini satu lagi ayat bagaimana ahli neraka, satu lagi cita-cita mereka. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Wanada ashabun nar ashabal jannah. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni syurga. Apa yang mereka seru? Mereka meminta kepada penghuni syurga, an afidhu alaina minal ma', boleh dah tuang kat kami, bagi kat kami air sikit. Au mimma razaqakumullah, ataupun bagi kat kami sebahagian rezeki, makanan apa yang telah Allah kurniakan kepada kalian.
Bagaimana tuan-tuan, Allah bagi tahu satu lagi cita-cita ahli neraka. Mereka mengimpi sangat-sangat, mereka sangat berharap setelah mereka jadi tak tentu arah, lapang, dahaga, mereka try pula minta kepada ahli syurga yang silap-silap rebulan. Ahli syurga tu anak dia, silap-silap rebulan ibu dan ayah dia, silap-silap kawan-kawan. Minta apa? Minta air. Minta apa? Minta main makanan sikit. Kita duduk hari ni, hak hidup ni, kita tak rasa nikmat air ni. Kan? Ni tak rasa ni, minum air ni. Kan? Kita tak rasa nikmat makan. Lepas ni ada makan tak tu? Tengok ada maybe hitam. Maybe berantu. Kita tak rasa tuan-tuan, kerana kita boleh dapat. Tetapi bagaimana ahli neraka, mereka sangat-sangat nak air. Kerana di dalam neraka tidak ada walaupun setitik air, tidak ada. Walaupun sebutir nasi sehari di sana bersamaan 1000 tahun dunia. Betul orang kata. Kita orang Islam ni dengan Islam kena panggang lepas tu masuk syurga. Soalannya, berapa lama nak kena panggang? Bayangkan masuk seminggu, darab 1000 tahun dunia. Masuk sebulan, masuk setahun, 10 tahun. Kita atas dunia tak dapat ayam 3 hari, 4 hari jalan. Tetapi di sana 1000 tahun tak dapat walaupun setitik air. Mati dah. Istilah kematian tak wujud. Tak ada kematian, menderita. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat macam ni kan tuan-tuan, ia sebenarnya makanan untuk hati kita yang kadang-kadang keras, yang kadang-kadang rasa kedekut nak sedekah. Walaupun kita tahu Allah sedang membuka pintu-pintu syurga kepada kita bila kita tahu ada orang susah. Banyak. Dan sedekah yang paling afdal tidak lain dan tidak bukan kepada kerabat, adik-beradik yang paling dekat. Tuan, apabila kita tahu ada orang yang memerlukan dan kita tahu dia tak tipu, bermakna sangat rugi apabila kita tak rebut peluang kebaikan tu. Yang kalaulah orang yang telah menjadi mayat, mereka hidup, mereka nak minta tu, nak apa, nak sedekah. Jangan lepaskan peluang tu lah. Tolong orang. 3 hari lepas saya pergi kedai tayar. Pergi duduk tunggu buat tayar kita. Macam gelisah je kan kita. Tiba-tiba ada seorang kau di antara keluarga yang kita duk tolong. Yang suami dia, kaki dia aksiden, kena langgar hancur, lepas tu kena potong kaki kan. Lepas kena potong kaki, makan ubat apa taklah, tradisionalnya buat pinggang pula rosak. Hak ni double trouble di samping lantai tai dan marble. Kesian. Tapi mujurlah bini ni jenis kerja. Oleh banti-banti tu turun tanya kedai tu, lepas tu masuk balik lah kereta. Saya pun pergi duduk dekat dengan dia, oh dia kenal. Dia pasal apa? Ni Exover, bukan Exover. Drive kita nak cabut dah. Dia duduk niaga rajin, kau ni rajin. Suami tak ada kerja dah kan? Gigi saya suka orang macam tu. Si seronok tolong orang macam tu. Bawa baja, duduk jual baja, duduk jual pokok dan sebagainya kan? Pokoknya bila tanya kat kita 270 lagi kan? Nak tukar kan? Masuk ke pikir ni, kata lo kira apa. Saya buat dia gitu. Lepas tu berapa kau? 270. Tak apa. Kau masuk kereta saya bayar. Nangis lah. Nangis. Padahal 270 ringgit ni kan? Dalam saya cakap ni bukan duit saya kan? Kalau orang kampung tu susun ni 270 ni macam RM2 je orang kan? Tetapi sangat rugi apabila kita melepaskan peluang kan? Peluang tu bukan dia main selalu kan? Orang yang sangat memerlukan. Sampai saya jalan tu saya dah tengok duk meleleh lagi yang mata orang ni. Tuan, apabila kita membicarakan ayat-ayat tentang neraka Allah ni, terasa dunia ni tak ada apa.
Walaupun umur kita kat sini kecil-kecil kan, kita tak akan rasa nilai dia langsung bila kita berada di saat ni. Allah sayang kat kita, Allah peringat kat kita. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar apabila membaca ayat-ayat neraka, Umar jatuh pingsan. Terpaksa diusung, Umar jatuh pingsan. Walaupun Umar tahu dia di antara manusia yang Nabi habaq. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam syurga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Nabi habaq 10 ni tempat mereka dalam syurga, mereka ahli syurga. Ada tak nama Umar tuan-tuan? Subhanallah, ada. Dan Nabi SAW cerita dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari, Nabi mimpi yang kerap kali kita dah ulang. Nabi masuk dalam syurga, dalam mimpi Nabi SAW. Nabi masuk dalam syurga. Aku melihat sebuah istana yang sangat cantik, siap ada bidadari lagi duk ambil wudu sebelah. Aku teringin nak masuk, kata Nabi kat sahabat. Nabi dia cerita kat sahabat, Nabi mimpi, aku teringin nak masuk. Bila aku tanya dekat malaikat, siapa punya istana ni, malaikat jawab, dia milik Umar. Tak jadi yang masuk kerana aku teringat Umar kuat cemburu. Umar dua sekali dengar menangis Umar, basah janggut Umar. Allahu Akbar. Di dalam satu hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari, nak bang Umar ni hebat tak hebat dia. Juga Nabi bermimpi, riwayat Imam Bukhari juga. Nabi minum susu dalam gelas, kan? Nabi minum susu punya banyak, sehingga keluar dari celah-celah jari Nabi SAW. Tiba susu hak baki tu, Nabi bagi kepada seseorang. Siapa dia orang tu? Umar Al-Khattab. Dan Nabi takwilkan susu tu apa dia? Ilmu. Nah, bang Umar sangat berilmu. Umar study, Umar mengaji, Umar tadabbur surah Al-Baqarah 12 tahun. Lepas 12 tahun habis Umar study, Umar sembelih unta seekor. Kita duduk sini, alhamdulillah, Allah kata dah mengaji surah Al-Baqarah asal sampai habis nyawa tak habis mengaji kan. Umar dalam satu hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari, Nabi bermimpi lagi. Tuan-tuan, saya nak ulang banyak kali, mimpi Nabi boleh dijadikan dalil syariah. Mimpi mana-mana ustaz, mana-mana ulama tak boleh dijadikan dalil syariah. Termasuk mimpi orang yang terlena masa dengar kuliah subuh, ya, tak boleh juga. Pokok tengah dengar kuliah lagi tiba nanti ustaz nak abang saya bawa dapat wahyu, ya, itu tak ada, ya. Nabi mimpi, dan mimpi Nabi tengok ramai manusia yang memakai jubah gamis. Nabi suka pakai gamis. Sunnah bila kita pakai jubah, kita niat nak ikut Nabi SAW. Dan gamis yang Nabi suka warna putih, ya. Tuan-tuan semua tak ikut sunnah ni, pakai baju Melayu. Itu yang ya, sunnah juga. Sunnah dalam menutup aurat. Dapat pahala, jangan risau. Kan? Pakai jubah pula jangan duk belagak. Saya kata kat saya, bukan kita. Tuan-tuan ni lepasan. Semua apa yang aku sebut ni untuk diri I. Tidak ada kaitan sama ada masa hidup ataupun yang dalam keadaan nazar. Nabi tengok ramai orang pakai gamis, pakai jubah, ada yang setakat dada, ada yang bawah lagi. Dalam ramai-ramai tu Nabi nampak Umar. Pakaian Umar melerik atas tanah. Dan Nabi takwilkan apa makna pakaian tu, iaitu agama Umar. Agama Umar. Umar sangat kuat agamanya. Di zaman Umar, di bawah pimpinan seorang sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Umar berjaya membuka negara Mesir. Di bawah kerajaan Umar, di bawah pimpinan seorang sahabat yang sangat bertakwa, yang sangat zuhud, yang Umar sangat sayang, yang Umar sangat mengharapkan sangat agar dia hidup. Ketika mana Umar duduk dengan sahabat, Umar suruh, bercita-citalah kalian. Maka kau ni hafaklah aku, kalau ada duit banyak aku nak sedekah. Kau ni time Umar
Umar bercerita agar sahabat ni hidup lagi. Siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah, bagaimana Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Islam di zaman Umar. Rom dan Parsi tewas, tersungkur. Umar sangat adil. Apabila Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menjadi gubernur di Mesir. Di Mesir, tuan-tuan sini pernah pergi, saya tahu ramai pernah pergi di Mesir. Ada satu masjid namanya Masjid Amr bin Al-As, kan? Kalau tak percaya, tanya Haji Manak. Dia masjid itu dulu dia duduk siap. Di Masjid Amr bin Al-As ni, dahulunya ketika Amr nak perbesar masjid ni, dia nak ambil tanah-tanahnya di luar ni. Ada satu tanah milik orang bukan Islam. Dia minta nak beli. Bukan abad rumah dia pun, Amr bin Al-As ni sahabat Nabi. Tetapi nak perbesar masjid. Bila dia nak ambil ni, nak beli tanah ni, orang bukan Islam tu tak mau jual. Minta sekali tak mau, dua kali tak mau, lalu dia ambil secara paksa. Dia ratakan tanah, mulai pembinaan. Hak bukan Islam ni pergi mengadu kepada Umar. Bila Umar dapat tahu, Umar ambil satu tulang. Atas tulang tu Umar garing. Umar bagi, dia hantar, dia bagi kepada gubernur Amr bin Al-As. Amr apabila dapat tulang tu, terus Amr arahkan supaya dihentikan kerja-kerja pembinaan di atas tanah bukan Islam tu, malahan disuruh runtuhkan dan diserah balik kepada orang bukan Islam. Apa makna tulang yang Umar kirimkan kepada gubernur Umar, sahabat Nabi juga, Amr bin Al-As? Maknanya Umar suruh gubernur dia berlaku adil. Kalau tidak, kepala kamu akan dipenggal. Allahu Akbar. Siapa? Umar. Umar bila baca ayat-ayat neraka ni, jatuh insan. Walaupun Umar macam tu kan, Umar kan kita dah cerita banyak kali dah. Umar malam-malam, Umar suka ronda. Umar keluar malam-malam, pertama Umar nak tengok agama rakyat dia. Yang kedua Umar nak tengok ada orang susah. Di ketika mana musim Covid ni tuan-tuan, ramai orang susah. 4 hari lepas pergi airport bayar lepas. Ya. Pergi airport, saya tengok ya Allah, rasa sedih kan. Sebab kita duk teringat kita duk pergi umrah kan. Kat airport tu tanya nak pergi umrah, seronok lah meriah kan. Bila ni kedai semua tutup. Hak dalam tu, kedai dalam tu tak usah kira lah kan. Lepas pegang usung main minyak wangi apa main jual kat luar lah. Dalam pada tu turun bawah tu jalan tu, tengok ada orang kampung seorang. Dia tak kenal saya pakai produk, saya pakai mask. Tapi saya cam lah dia. Sebab kita taklah nyanyok sangat ni. Saya memang dekat, saya buka, oh Ustaz, Alhamdulillah. Saya tanya, dia dah bawa 5 airport. Abang macam mana bawa kereta lah ni? Tengok berderek kan. Kereta mereka kan ada giliran kan, daripada sistem kan. Tengok giliran baru boleh main meratok kereta. Macam ni lah Ustaz. Berapa trip sebulan boleh dapat? Tak banyak Ustaz, satu kan. Satu trip kan tuan-tuan. Saya tanya, habis dia kereta macam mana banyak? Saya ni Alhamdulillah Ustaz, kereta orang bagi pinjam kan. Kalau trip tu RM50, tolak minyak kereta RM20, balance RM30 ni bagi 2 orang. Jadi saya tak payah bayar apa. Dan saya pun dulu kerja mas, saya berhenti ada duit saving. Jadi saya main-main. Tu hak main-main tak apa lah tuan-tuan kan. Mau hak orang lain kan. Pilot yang kena buang kerja dan sebagainya kan. Ada siapa nak beli kereta Porsche bang? Iklan dalam Facebook nak jual kan. Sebulan bayar tak lama sangat, RM5,000 nanti. Boleh tak bayar bagi deposit apa ya. Dah carilah Facebook lagi ramai orang jual kereta kan. Orang tak ada duit kan. Tapi kita ni Alhamdulillah, majoriti kepada kita ni kerja kerajaan, cikgu dan sebagainya, kena syukur banyak-banyak kan. Dan bantu terutamanya adik-beradik kita. Adik-beradik kita ramai orang susah. Dan kalau ada peluang
kadang-kadang sedekah kita ni bukan semestinya dalam bentuk RM, dalam bentuk kata-kata yang baik, dalam bentuk bagi semangat dan sebagainya. Macam kemarin kan, saya dengan kawan pergi menerjah, boleh guna istilah menerjah satu keluarga penagih dadah kan. Lelaki penagih dadah, bini pun penagih dadah. Tengok bini ni bibir hitam kan. Walaupun tanya lepas tak mampu, lepas ni geng-geng ni yang dia bak kelentong kan masa tu. Tapi kita pun ingat dakwah kan. Itu rumah ni ya Allah. Pulang sawah kata rumah aku tak tahu macam ni. Selera. Anak 4 orang kecil-kecil Allah, comel-comel. Hak suami ni mula-mula kami sampai tu, tapi dengan kawan pun AADK juga. AADK apa dia? Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Tak keluar suami. Tanya bini, suami pergi kerja, pergi memukat apa. Kawan saya ni dia experience kan. Berapa belas tahun dah ada kerja. Ni kalau lelaki yang ada keluar kami tak tangkap kan. Suami isteri backup suami. Geng-geng ni kadin kan. Dan ni heroin ni, duduk pernah heroin. Tak bukan jadi hero dengan heroin kan. Ni heroin ni. Heroin ni dia makan dalam tuan. Kalau tengok badan pukul. Walaupun dia tu muda pada saya. Saya tengok gambar dia tengok, aku rasa macam nak tolong. Bandingan dia lah kan? Bandingan tuan-tuan, confirm lah tuan-tuan nak tolong kan? Bila kita duduk ni kan, kawan saya kata tak apa, suruh dia pulang. Kami tak buat, walaupun kami main ziarah dakwah ya kan? Dengan Ustaz Kamaruddin, seorang ni, dia ni imam aktivis lah. Tak payah lu tengok anak-anak dia ni, yang paling kecil 6 bulan tuan-tuan. Hak jenis ni orang susah macam ni senang semua dapat anak. Hak orang kaya kerana nak dapat seorang, ya Allah, 10 tahun. Hak ni dapat saat-saat baru besar. Dia pun tak kerja kan. Bila lah baru dia keluar kan, keluar suami ni. Duduk pergi tangkap ketam batu. Adil. Tanya dia, sehari berapa ringgit? Duduk tengah menetang ni. Ada rasa dalam 20-30 ringgit. Lepas tu kata dia, abang tengok muka anak-anak. Yang kawan AADK abang, biasanya kalau pak isyak dadah, dia akan jadi keturunan kat anak. Abang tak kesian kat anak. Yang 3 lelaki, orang perempuan. Anak comel-comel. Ganggu pinggan dadah tu. Jadi kita usaha untuk supaya dia pergi surrender, diserah diri untuk buat pemulihan. Ini masyarakat kita tuan-tuan. Sakit. Dan kerja kita ni, hak baik-baik ni. Hak duk main mengaji kat surau ni kan. Ceramah kat surau ni orang baik-baik lah. Perlu kita lah niat hari ni turun patah. Saya minggu lepas saya ngobrol kereta tapi ceramah kat lebih sini panjang lah. Jalan dia dengan hujan apa. Dan seorang telefon beritahu masalah. Ustaz, boleh lah jumpa Ustaz. Nak cerita masalah. Kita tak perlu, kita nak jumpa mendadak. Cerita lah apa masalah. Isteri saya berzina dengan orang lain. Tak gila. Padahal dua-dua tu jumpa saya itu nak pergi umrah. Tuan-tuan, hari ni kata Allah bagi tunjuk kes-kes macam ni kat kita kan tuan-tuan. Nak abang apa? Nak abang, inilah kerja kita. Kerja kita terlalu banyak hari ni. Dan sangat rugi kalau orang yang rasa tak tahu nak buat apa. Sangat rugi. Kerana itulah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi diutuskan untuk bantu, untuk ajak orang kepada syurga Allah. Walaupun kita bukan baik sangat pun, bukan kita baik sangat pun, tetapi kita kena buat kerja ni bersama tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ni ada manfaatnya. Tadi muka 5 dengan muka 5 tu yang tutup dia kuliah kita kan. Kuliah tak lama. Masuk syuruk. I berhenti. Ada okey. Sebab itu SOP Pulau Pinang. Ni. Baik tuan-tuan, kita di penghujung Perang Uhud, di penghujung Perang Uhud, bagaimana kepahlawanan yang cukup luar biasa yang ditampilkan oleh sahabat-sahabat. Kan, kita dah cerita dah. Bulan lepas Abu Talhah Al-Ansari
yang dia grup yang kedua selepas grup yang pertama yang terdiri daripada 9 orang sahabat, yang mereka ni daripada awal lagi yang sentiasa ada duk jaga Nabi. 7 Ansar, 2 orang Muhajirin. Bagaimana Ansar ni lah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ansar 7 orang ni mereka all out mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga syahid seorang sehinggalah sahabat Ansar yang ketujuh Ibnu Al-Sakan radhiyallahu anhu, sehingga Nabi kata, lihatlah kepada Ansar, kita tidak mampu menandingi kebaikan mereka. Ini orang Ansar. Nanti tuan mungkin tahun depan aku kan, kalau kita tengok bagaimana dikumpulkan sahabat-sahabat yang luka parah ni, ada seorang sahabat yang perkataan dia sangat menyentuh hati saya, sahabat Ansar. Bagaimana lepas pada tu barulah sampai sahabat-sahabat utama yang lain. Yang orang yang mula sampai, dia itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Abu Bakar sampai, tiba-tiba kata Sayyidina Abu Bakar seperti angin terbang, macam seorang lelaki dia mai tu macam angin punya laju nak mencari Nabi, nak jaga Nabi. Iaitulah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar dekati Nabi, Nabi kata, jaga sahabat kalian ni. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Daripada 9 orang yang mula-mula daripada mula duk jaga Nabi ni, yang tak lari 7 Ansar syahid dah, tinggal 2 ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Bagaimana Talhah menunjukkan kepahlawanan yang cukup luar biasa dia dalam mempertahankan Nabi. Dan ada ketika dalam riwayat sebut Talhah terpaksa lawan dengan 11 orang tentera musyrikin sehingga luka parah. Time Sayyidina Abu Bakar sampai tu, Talhah dah terbujur dah, terterak dah, tak mampu, luka parah. Nabi kata kepada Abu Bakar dengan Abu Ubaidah, jaga sahabat kalian. Talhah bin Ubaidillah telah wajib syurga baginya. Allahu Akbar. Lepas pada itulah baru mai sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya Abu Talhah Al-Ansari. Tadi Talhah bin Ubaidillah, sahabat Muhajirin. Yakni Abu Talhah Al-Ansari, orang Ansar. Dalam cerita dah Abu Dujana sampai. Dan pagi ni kita sambung sikit lagi. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang lagi sahabat yang tidak kurang hebatnya. Dia doim orang yang telah mencederakan, melukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itulah abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsbah bin Abi Waqqas. Utsbah bin Abi Waqqas lah yang pernah kena muka Nabi, terkoyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah meleleh di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha untuk bunuh abang dia, tapi tak berjaya. Hatib bin Abi Balta'ah dia ekori Utsbah bin Abi Waqqas sehingga dekat, dalam libah pedang dia putih lihat, terpenggal kepala. Siapa? Orang yang mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsbah bin Abi Waqqas. Sahal bin Hanif, dia ni di antara sahabat yang mahir memanah. Dia berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sanggup mati, dan dia buktikan perkataan dan perbuatan dia selari. Seorang lagi sahabat Qatadah bin An-Nu'man. Ini juga sahabat yang mahir memanah. Qatadah bin An-Nu'man, dia dalam duk panah tentera musyrikin, tengok-tengok dia kena panah. Qatadah bin An-Nu'man kena panah, mata ni tuan-tuan tersembui keluar, duk tergentong kat pipi. Mata kita ni bukan kecil sebenarnya kan. Yang kita dah rasa dah nampak ni, di luar je. Kalau kita seluk ambil tengok, yang siapa boleh seluk ambil lah, terebuk keluar tengok. Qatadah bin An-Nu'man kena ni, tak tahulah macam mana. Dari riwayat ni sebut mata dia duk bergentong. Lalu Nabi SAW tangkuk kembali mata dia ni. Nabi tekan, Nabi mukjizat Nabi SAW, baik on the spot. Dan dia kata, mataku jauh lebih baik daripada sebelum tu. Sahabat dalam berjuang, mata terkeluar. Kita pun juga hampir-hampir terkeluar mata juga, tapi duk mengaikan puyuh. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang kaya, tetapi orang kaya yang sangat pemurah. Abdul Rahman bin Auf di dalam peperangan Uhud, dia berperang mati-matian sehingga gigi-gigi hadapan dia tertanggal. Kita kalau hari ni kalau terkeluar gigi tak apa,
Kan banyak lagi gigi-gigi lain yang boleh bubuk dan dia ada duit kan. Dia juga mendapat 20 luka lebih dan sebahagiannya pada kakinya yang menyebabkan kaki dia tempang. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang kaya. Tapi di hujung umur Abdul Rahman bin Auf, ketika mana orang bawa makanan kepada Abdul Rahman bin Auf, kaya Abdul Rahman bin Auf ni tak boleh jalan lah. Bila makanan main, dia tengok makanan, dia menangis. Dia menangis sambil dia teringat kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata Abdul Rahman bin Auf, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Ni sikap sahabat-sahabat dia, mereka tawaduk. Mereka tak kata ini jauh lebih baik ni, tengok nama ada dan 10 yang dijamin syurga. Kata Abdul Rahman bin Auf, Mus'ab bin Umair dia lebih baik daripada aku. Tetapi ketika mana dia syahid dalam peperangan Uhud, dalam keadaan nak tutup kepala, kain yang dia pakai nak tutup kepala, nampak kaki, nak tutup kaki, nampak kepala, miskin. Dia ulang tu sehingga dia tak sentuh makanan. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia menjadi tempang kerana peperangan Uhud. Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dia bila main tengok darah penuh muka Nabi ni, dia buat apa? Dia jilat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dah dekat Rasulullah. Bila dia jilat, lepas tu Nabi kata kat dia, ludah balik, ludah balik. Apa jawapan dia? La, tidak, demi Allah. Aku tidak akan meludahinya sampai bila-bila dia telan roh. Sampai dia Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu Nabi kata, barang siapa yang nak melihat ahli syurga, lihatlah kepada dia ni, Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Ummu Ummarah Nusaibah radhiyallahu anha, seorang wanita yang juga dalam keadaan kritikal tu, dia juga cabut pedang untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang wanita, Ibnu Qami'ah tetap pukul bau dia sehingga meninggalkan luka yang cukup dalam. Kalau dalam Islam ni, orang tak boleh bunuh budak-budak, kanak-kanak, orang yang sedang beribadah dalam kuil gereja dan sebagainya. Adilnya Islam ni. Tetapi kalau baru-baru ni kita tengok kan di Perancis kan, untuk mengetahui kan bagaimana semua buku yang lukis dalam bentuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lukisan yang mengaibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jaga langsung sensitiviti orang Islam atas dasar kebebasan bersuara. Dan bagaimana seorang remaja umur 19 tahun, seorang remaja muslim yang tak tahan ni, dia drive kereta, dia pergi cari cikgu ni, dia bunuh. Dan akhirnya remaja ni dibunuh oleh polis Perancis. Kita bukanlah seorang bertindak di luar pada undang-undang. Dan wanita ni yang dah mati ni, Presiden Perancis bagi anugerah atas dasar kebebasan bersuara. Orang Islam, hak remaja kena bunuh, dicop teroris. Sedangkan di PBB, walaupun saya balik daripada cat itu, boleh keluar daripada cat, naik ke terbang Perancis kan? Tapi dalam hal ni kita tidak boleh betul langsung. Di PBB 60 tahun dahulu tuan-tuan tercatat di dalam jenayah perang bagaimana Perancis membunuh 1.5 juta orang Islam di Algeria. Dirogol gadis-gadis 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Tiba-tiba orang mereka seorang yang kena terus istiham macam-macam. Hak mereka buat saat-saat beginilah kita rindukan, kita mengharapkan lahirnya insan-insan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Mus'ab bin Umair seperti yang kita sebut tadi tuan-tuan, yang mempertahankan Nabi dengan sepenuh hati. Bagaimana dia ditebas tangan kanan, ditebas tangan kiri, akhirnya dia syahid, jatuh tersembam, pipi sebelah kena tanah, pipi sebelah dua atas. Ibnu Qami'ah dia ingat apa? Dia ingat dia Rasulullah, kerana ada mirip-mirip Rasulullah wajah dia. Kerana tu Ibnu Qami'ah pun bertempik Muhammad telah mati.
Muhammad telah mati, dan pakar-pakar musyrikin duk menyerit, menyebabkan down semangat tentera Islam. Walau bagaimanapun tuan-tuan, apabila Mus'ab dibunuh, Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula sebagai pemegang bendera tentera Islam. Dan Sayyidina Ali bertempur dengan kehebatan yang cukup luar biasa. Di saat itulah Rasulullah berupaya kembali membuka jalan-jalan kepada tentera-tentera Islam yang terkepung. Dan Nabi yang sebelum tu dah tersebar berita Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah mati. Orang pertama di kalangan sahabat yang melihat Nabi masih hidup iaitulah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab tengok-tengok Nabi, Allahu Akbar, berita tersebar Nabi telah wafat, tiba-tiba nampak Nabi. Dialah orang pertama yang perasan kedatangan Nabi SAW, berjaya. Nabi dengan sahabat-sahabat yang 14 orang yang kedua yang sampai ni berjaya menghampiri sahabat-sahabat yang lain. Ka'ab nampak, Allahu Akbar, Rasulullah hidup lagi. Dengan dekahnya Ka'ab bin Malik tempit, wahai orang Islam, terimalah berita gembira, Rasulullah SAW masih hidup. Dia menyerit macam tu. Lalu Nabi memberi isyarat kena. Nabi memberikan isyarat supaya dia diam, supaya orang-orang musyrikin tak tahu di mana lokasi Nabi SAW. Dan jeritan Ka'ab bin Malik ni sempat didengari oleh sebahagian tentera Islam, dan mereka segera berkumpul di sisi Nabi SAW. Dalam waktu tu tiba-tiba ada seorang tentera musyrikin namanya Uthman bin Abdullah Al-Mughirah. Dia kata, aku tidak akan selamat kalau Muhammad selamat. Lalu Rasulullah SAW bangun untuk berhadapan dengan dia. Ini Nabi jahan, tetapi di antara orang yang kenal dengan Nabi SAW, kalau Nabi lah Rasulullah bangun, duk tunggu Uthman bin Abdullah ni. Tiba-tiba tak ada nak sampai, kuda yang Uthman bin Abdullah naik ni tergelincir masuk dalam lubang, jatuh dia. Tak ada Nabi nak habiskan riwayat dia. Ada seorang sahabat Al-Harith bin Al-Simmah sabu, dan dia cantah Uthman bin Abdullah ni sehingga terduduk dan mati dia, dibunuh oleh Al-Harith bin Al-Simmah. Setelah itu dirampas senjatanya, dan Abdullah Al-Harith bin As-Sinnah ni, Al-Harith bin As-Simmah ni segera menghampiri Nabi SAW. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, semangat tentera Islam mulai kembali pulih dan mulai ramai dah berhimpun di sisi Nabi. Waktu dalam keadaan orang tuan letih fizikal, letih perasaan, tension dan sebagainya. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, Allah campurkan rasa mengantuk kepada tentera Islam yang tengah berperang. Jadi masa boleh sebut, kalau Allah campurkan rasa mengantuk tu, tuan-tuan lebih kurang macam tentera orang. Nikmat ni kan tuan-tuan, dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Talha sendiri hadap berjuang mempertahankan Nabi. Kata Abu Talha, aku termasuk di kalangan mereka yang ditimpa rasa mengantuk. Jadi kalau tuan-tuan rasa mengantuk masa kuliah, tuan-tuan jangan rasa kecil hati, jangan rasa inferior, ya. Level-level Abu Talha, ya. Kata Abu Talha, aku termasuk di kalangan mereka yang ditimpa rasa mengantuk pada hari peperangan Uhud, sehingga kan pedang aku tengah duk cantik-cantik jatuh berkali-kali, kata Abu Talha. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Bila jatuh aku ambil, aku lawan lagi. Dalam saya tak boleh bayang macam mana, tapi hadis sahih cerita. Rupanya mengantuk ni satu kerehatan yang Allah bagi. Jadi tuan-tuan nak tak mengantuk ni rugi sebenarnya. Dengan keberanian ni, akhirnya Nabi dan sahabat-sahabat berjaya mengundurkan diri, bukan melarikan diri, mengundurkan diri secara tersusun sehingga berada di kaki Bukit Uhud. Kan kalau sampai ziarah Uhud kan, bukan ziarah yang biasa. Yang biasa tu kita ziarah makam tu, yang kita naik poster kan, masuk kampung-kampung, yang ziarah tambahan tu. Biasanya kita
saya suka bawa imam pergi ikut sampai ke kaki bukit tu, yang gua yang bawah tu, yang Nabi luka parah di situ dirawat oleh Fatimah. Lepas tu naik satu gua lagi atas. Kan? Bila ni habis sehari pagak habis. Kan? Hak atas tu dua simen. Sebab main geng-geng India Pakistan ni lepas suka buat khurafat. Dia gambar. Nah itu buat leceh. Kesian geng-geng India Pakistan, tak semua. Mungkin dia tengok di India kan, dia pun duduk sembah berhala kan. Jadi tak syok kan. Jadi main dengan Saudi ni dia pagak pada muka siapa tak payah masuk kalau tengok. Kalau tidak di situ tu, ada sahabat-sahabat yang duduk nanti bisa masuk. Dinding batu tu bau wangi, kesan darah Nabi dulu sampai hari ini. Baunya sangat wangi. Sahabat-sahabat yang mengaji di Madinah terdekat. Tuan, Nabi dan sahabat berjaya mengundurkan dia. Apabila Nabi SAW telah selamat berada di atas denai bukit, Nabi diekori oleh Ubay bin Khalaf, seorang lagi musuh Allah. Sambil Ubay bin Khalaf melaung, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku takkan selamat kalau dia selamat. Tengok-tengok tuan-tuan, syurlah. Sambung bulan depan. Dia, kita boleh kata kematian menuju. Kematian kuliah kita tamat sekarang juga. Jadi saya rasa dekat itu ya tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung bagaimana Ubay bin Khalaf berhadapan dengan Nabi SAW. Pengecut dia ni kan, kena luka sikit ya, merau, menjerit gila-gila. Ada orang ni, setengah orang nampak kemas badan sasar. Allah ada bisui bos sikit dulu merau ni tu kan. Jenis-jenis tak apa. Jadi apa-apa tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini, khususnya ayat yang kita baca tadi, balik kita renung-renungkan betapa Allah sayang kat kita. Allah dah cerita siap-siap golongan manusia yang tak ada peluang. Ya, mereka ni sangat berputus asa, mereka ni tak ada harapan, mereka teringin nak balik hidup ke dunia ni. Mereka teringin nak balik hidup ke dunia, nak tolong orang, nak sembahyang banyak, nak baca Quran banyak-banyak, kan? Nak buat baik, tak mau mengumpat dah, tak mau mengata orang. Mereka dah tak ada harapan. Untungnya kita ni, kita belum lagi bergelar jenazah. Kan ada mayat main dengar kuliah agak begini. Tak ada kan. Beruntungnya kita kerana pintu taubat sedang terbuka, terbentang, berbulan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kita doa, kita harap agar Allah selamatkan kita daripada api neraka Allah, dan Allah segera angkatkan COVID-19 ni kan. Sama-samalah kita pakai jaga SOP kan. Sangat penting. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ya. Dan dengar nasihat orang yang ahli. Ustaz-ustaz pun jangan ada ulas lebih-lebih pasal COVID ni. Kan bukan bidang kita pun. Ya. Kadang-kadang orang kata ni semua yang apa ni tak rapat apa semua kan. Tuan-tuan nak ke sembahyang tak rapat ni? Saya pun tak nak. Tak nak. Kita pun tak nak. Tuan-tuan nak buat macam mana? Islam menjaga maslahah. Ya. Menutup pintu-pintu keberatan tu sangat penting. Dan yang keluar ni semua ni bukan jalan-jalan kan, majlis fatwa. Tuan-tuan tak payah video, tengok majlis fatwa Penang juga lah kan. Hak yang duduk dalam tu dapat keputusan tu, saya dah tengok senarai di fatwa. Hebat-hebat, kemas-kemas. Tiba-tiba hak kita ni tak mengaji terang-terang duduk buat ulasan ni, semayang ni semua konspirasi Yahudi apa semua. Tak masalah tu kan. Sama-sama kita doa, Allah angkat kan. Itu je lah yang boleh kita buat kan. Mudah-mudahan Allah akan jadi kebaikan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf terkasar bahasa, tersinggung perasaan, tak ada niat langsung, tersudah perasaan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi